Pulau Langkawi akan dijadikan destinasi pertama projek rintis bagi pembukaan sektor pelancongan domestik. Bermula 16 September 2021, Langkawi boleh mula dikunjungi pelancong domestik yang memenuhi kriteria SOP dari seluruh negara. Apabila saya katakan seluruh negara, tak kira dari mana saja di Malaysia ini, sama ada dia masih di fasa 1 ataupun apa juga fasa, mereka boleh pergi ke Langkawi. Okey, kembali kita bicara tentang Langkawi yang akan menjadi perintis dalam membawa kembali kehangatan gelombang pelancongan negara. Tetapi ada dua faktor penting. Betul. Yang pertama vaksinasi, kedua SOP tetap seperti biasa. Ya, dan kita mengharapkan 16 September ni Hari Malaysia kan. Ramai yang mungkin dah cuti dan katanya ada satu artikel mengatakan lebih kurang 5,000 pelancong tempatan yang dianggarkan akan berada di sana sempena dengan pembukaan semula untuk sektor ekonomi. Jadi itu dia destinasi rintis yang menjadi pilihan dan beberapa destinasi lain. Cuba kita melihat pada Pulau Langkawi ini terlebih dahulu. Kita nak terbang ke Pulau Langkawi nak mengetahui keadaan persediaan, penekanan SOP dan juga bagaimana penerimaan lokaliti di sana juga. Bersama dengan Encik Zainuddin Kadir, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia baru nampak rupanya. Dapat dengar kami ke? Yes, saya dengar dengan jelas sekali Fitri dan Anim. Ya, alhamdulillah. Baik, macam mana kesediaan Pulau Langkawi untuk terima pelancong dari seantero negara yang tak sabar untuk merasai angin baru selepas lama dalam tempoh PKP? Salah seorang. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih TV3. Asnya MHI yang menjemput saya dalam program pagi ini, dan salam pelancongan, salam Jopak mempesona. So daripada segi persiapan untuk makluman semua kepada pelancong-pelancong yang akan berkunjung ke Pulau Langkawi, kami di Persatuan Pelancongan Langkawi serta komuniti sudah bersedia daripada segi mental dan fizikal. Dan insya-Allah dalam masa yang sama untuk SOP kita tidak berkompromi dan kita telah menjalankan pusat-pusat pelancongan ataupun tempat-tempat yang akan dikunjungi, semua tempat itu telah disanitasi. Jadi untuk makluman juga kepada semua pelancong-pelancong yang akan berkunjung ke Pulau Langkawi pada 16 bermula gelembung perjalanan, insya-Allah yang berhormat Menteri Pelancongan akan berada di Langkawi untuk menyambut tuan-tuan ataupun menyambut sesiapa sahaja pelancong-pelancong di seluruh Malaysia datang ke Pulau Langkawi. Jadi untuk makluman juga seperti yang Hanim katakan, sudah tentu semua penerbangan penuh ditempah dan dipahamkan mengikut data yang kita dapat daripada ahli-ahli saya, iaitu 80% ke 90% hotel-hotel 5 bintang, 4 bintang telah ditempah. Dan dalam masa yang sama juga semua penerbangan telah ditempah dengan penuh, dan seterusnya pihak feri melalui jalan laut telah menambahkan perjalanan. Ya Fitri, itu saja. Ya, saya pendengar pun bersyukur dan gembira sebab kita dengar rintihan daripada pengusaha pelancongan yang terkesan, ya, yang baru set up katakan apa-apa hotel ke motel ke, tiba-tiba tak ada orang. Tapi kali ini berita gembira yang mampu untuk melonjakkan kembali semangat melancong. Jadi bagaimana dengan kesediaan mereka dari segi hotel, pekerja-pekerja, kerana ramai yang dah dibuang kerja kan masa PKP dilaksanakan dan sebagainya, dan untuk menerima kembali pelancong ini? Dan semua untuk makluman juga kepada pelancong dan pihak TV3 aslinya MHI, mereka-mereka ini telah dipanggil bekerja semula dan diharapkan supaya apa yang dijalankan, apa yang diilhamkan oleh kerajaan dan tepat pada masa dan ketika ini, kerana disebabkan daripada PKP 1, 2 dan 3, maka banyak pekerja-pekerja hotel dan pekerja-pekerja pelancongan telah kehilangan pekerjaan. Jadi apabila kerajaan mengumumkan 16 hari bulan semua pelancong boleh ke Langkawi, iaitu projek rentis, maka kami semua adalah menangis di atas kegembiraan, bukan sedih. Jadi kegembiraan yang amat sangat, dan seterusnya mereka-mereka ini dipanggil bekerja semula dan dipahamkan juga pada Hari Malaysia ini banyaklah komuniti-komuniti sudah bersedia daripada segi perniagaan, daripada segi permakanan, daripada segi produk owner, daripada segi restoran,
penonton, daripada segi pemain-pemain bot pelancong. Jadi mereka-mereka ini semua telah diberikan latihan yang khusus. Dalam masa yang sama, di atas pengumuman kerajaan, kita telah mengadakan kursus-kursus iaitu dikenali sebagai MySafe Langkawi. Jadi MySafe Langkawi ini adalah tujuan untuk kita bersedia sebab kita berada di dalam new norm. Jadi kita tak sama macam dulu ya. Jadi kita sekarang ni berada di dalam pelancongan new norm, dan kami di Persatuan Pelancongan Langkawi serta semua pemain industri telah menitik terapkan iaitu soal SOP dan soal keselamatan. Itu yang paling utama. Betul. Kita tak nak perkara 2020 berulang kembali. Dan dalam masa yang sama juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mewawarkan kebanyakan bermain di Facebook, dia memviralkan kenapa pengangkutan jalan darat memerlukan surat kebenaran polis dan melalui udara tidak memerlukan polis. Okey. Jadi ini adalah saya ingin menjawab dan mewawarkan kepada semua pelancong kerana pada 2020 iaitu Disember, kerajaan belajar daripada kesilapan yang berlaku, membenarkan pelancong-pelancong dari seluruh negara mereka singgah di mana-mana. Bila singgah di mana-mana, masuk ke Langkawi, jadi kes itu kontak rapat tu bukan daripada Langkawi, tapi apabila memviralkan kluster Langkawi. Jadi itulah sebabnya kepada pelancong-pelancong ambil maklum, mana-mana yang ungkut ke Langkawi menggunakan tiket kapal terbang, mereka tak payah minta surat polis disebabkan flight tu terus pergi ke Langkawi, dia tidak boleh singgah di mana-mana. Itu je ada penerangan yang untuk supaya kadang-kadang mereka confuse. Jadi tujuan kerajaan buat tu adalah untuk mengekang penularan COVID itu terus pergi ke Langkawi. Jadi itulah perbezaan di antara jalan darat dan jalan udara, Fitri. Baik, kita akan tanya lagi lepas ni banyak lagi persoalan dan persediaan. Kita juga nak mendengar juga daripada pengusaha-pengusaha tempatan yang berada di Langkawi, bagaimana pula kesediaan dari sudut mereka. Jom sama-sama kita saksikan. Persediaan kami menyambut kedatangan para pelancong ke Pulau Langkawi adalah dengan mensanitasi kenderaan sebelum dan selepas digunakan. Kemudian kami akan menyediakan alat pengimbas suhu di kaunter dan hand sanitizer. Akhir sekali, kami akan menerangkan sedikit berkaitan SOP seperti menjaga penjarakan sosial terutamanya apabila berada di tempat orang ramai, contohnya Pantai Senang dan Kabel Car. Terlebih dahulu saya berasa amat bersyukur sebab kami merasakan sudah terlalu lama mengharungi suasana pandemik akibat wabak COVID yang melanda seluruh dunia amnya. Mengenai persediaan pula, pihak Hotel Gosan Langkawi telah mengambil inisiatif sama-sama menerapkan pematuhan SOP yang telah ditetapkan tanpa memandang ringan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Sebagai persediaan pembukaan Sweet Emerald Resort dan hotel-hotel yang lain di Langkawi, kita akan memastikan tetamu yang menginap di hotel sudah lengkap 2 dos vaksin serta SOP di dalam bilik dan hotel-hotel. Contohnya sanitize setiap bilik sebelum check-in dan check-out. Sebagai pengusaha hotel, saya akan pastikan semua pekerja saya sudah lengkap 2 dos vaksin serta mengikut SOP yang ditetapkan. Seperti mana yang kita tahu, 90% pendapatan rakyat di Pulau Langkawi berpunca daripada pelancongan. So kepada sesiapa yang main Langkawi, booking dengan travel agency, kereta sewa, tiket-tiket yang berbayar, make sure patuhi SOP. Macam semua dah bersedia menerima pelancong tempatan yang akan pergi ke Pulau Langkawi. Banyak sektor sebenarnya bila kita melihat pada membantu dari sudut transportation dan juga sebagainya. Kalau stay ke Langkawi, Cik Nurin boleh jamu laksa ke? Laksa ikan sekor. Jemput Fitri dan Anim. Silakan, kami akan menunggu anda dengan penuh senyuman. Apa yang kita mungkin sebagai pelancong ni, kita kena betul-betul ambil faktor yang paling penting sekali. Melangkah sahaja masuk ke Pulau Langkawi itu mungkin. Bagaimana untuk menjiwai Langkawi supaya betul-betul rasa ini adalah Langkawi?
Okey, dalam memang kita dah membekalkan iaitu video-video yang menarik daripada sebelum masuk ke pintu masuk melalui penerbangan udara, mereka akan memainkan lagu-lagu Jopak mempesona bahawa Langkawi adalah satu-satunya tempat yang diiktiraf ataupun yang menjadi abang sulung kepada Jopak dalam Asia Tenggara dengan kelestarian alamnya. Dan kepada pengangkutan laut dalam feri, kita akan memainkan video-video tentang keindahan Langkawi sebab dalam masa 2 tahun, dekat almost 2 tahun, pantai-pantai, tempat-tempat tidak dicemari oleh insan-insan ataupun di atas kerakusan manusia. Jadi apabila anda berkunjung kali ini ke Pulau Langkawi, mengimbau iaitu 20 tahun yang lepas bahawa dengan izin saya pakai perkataan Langkawi now very virgin. Okey. So inilah inilah yang saya terapkan bahawa tempat Langkawi adalah pulau pelancong amat dikunjungi, bahawa kita menilai terapkan SOP yang sangat ketat tetapi tidak menyusahkan kepada pelancong. Jadi insya-Allah kita akan ataupun mempromosikan melalui media-media sosial, dan di kesempatan ini juga kepada pelancong-pelancong jangan terperdaya dengan melalui media-media sosial pakej-pakej yang sangat murah dan tidak mana sabar bahawa itu adalah ejen-ejen yang tidak berlesen. Jadi boleh apa-apa boleh, takut tertipu apa-apa boleh takut tertipu pula. Cik Zainuddin, terima kasih banyak-banyak. Ya, kalau macam orang Langkawi ramah macam Zainuddin, memang kami semua nak mai lah. Tak sabarlah kami nak mai. Orang semua ramah di sana. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan yang terbaik dengan segala perancangan. Itu dia, nampaknya orang Pulau Langkawi. Kita banyak tapi masa tak mengizinkan. Tapi kita akan cuba nanti untuk terus berbincang dan juga menghangatkan gelembung pelancongan Malaysia yang terindah.